Menangani ancaman komunis. Kegiatan komunis menjadi ancaman kepada keselamatan negara sejak sebelum merdeka. Antara kegiatan yang dilakukan oleh komunis termasuklah melakukan serangan bersenjata terhadap anggota pasukan keselamatan, menyerap masuk ideologi komunis, dan melakukan kegiatan sabotaj terhadap kemudahan awam. Kerajaan mengambil langkah yang serius untuk membanteras kegiatan komunis di negara kita. Ancaman keselamatan di Sarawak. Gerakan komunis di Sarawak bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO. Bahagian pertama dan ketiga di Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Komunis melakukan kegiatan serangan dan subversif terhadap orang awam. Bentuk ancaman melalui gerakan politik. Gerakan komunis juga terlibat dalam politik. Mereka menentang gagasan Malaysia. Pelibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Mereka melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara (PKKU). PKKU meneruskan penentangan melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak (PGRS) untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Bentuk ancaman melalui serangan bersenjata. Pada 5 Ogos 1952, komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak, yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Usaha mengatasi ancaman komunis di Sarawak. Kerajaan melaksanakan dua kaedah, iaitu gerakan perang saraf dan operasi ketenteraan bagi mengatasi ancaman komunis. Perang saraf. Pihak berkuasa telah mengambil beberapa langkah berikut, seperti mengadakan perhimpunan awam dengan memberikan kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis, menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis dan menanamkan kebencian terhadap komunis, mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis, tawaran program pengampunan kepada anggota komunis, pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Operasi ketenteraan. Beberapa operasi ketenteraan dijalankan, iaitu Operasi Hammer 1965 di bahagian pertama. Operasi oleh Raskom pula dilaksanakan di bahagian ketiga. Seterusnya, Operasi Sri Aman dilancarkan di bahagian kedua. Semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. Operasi Hammer Sarawak. Ancaman komunis di Sarawak membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk tempatan. Penentangan berlaku kerana komunis membunuh orang awam. Kerajaan menggunakan kaedah sama yang diguna pakai dalam rancangan Briges untuk dilaksanakan di Sarawak. Rancangan berbentuk memenangi hati rakyat ini dinamakan Operasi Hammer. Bermula pada bulan Julai 1965. Rancangan ini dilaksanakan dengan mendirikan pertempatan baru untuk seramai lebih kurang 7,500 orang. Dalam tempoh 3 hari, seramai 1,200 keluarga yang kebanyakannya berketurunan Hakka diarahkan berpindah ke 3 kawasan pertempatan baru sepanjang Jalan Kuching Serian. Pertempatan ini dikawal sepanjang masa dan dikenakan perintah berkurung dalam tempoh 24 jam sehari bagi melindungi penduduk daripada ancaman komunis.
Operasi Hammer menyebabkan gerakan komunis di Sarawak mulai goyah. Langkah pembanterasan yang berterusan menyebabkan komunis ditangkap. Operasi Hammer tamat pada tahun 1970. Operasi Jala Raja pula dilancarkan di Nono di bahagian pertama pada awal tahun 1970. Pada 13 Oktober 1973, Bong Kee-chok, pemimpin komunis menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Ketua Menteri Sarawak, bagi menyatakan hasrat untuk berunding. Selepas beberapa hari, seramai lebih kurang 500 anggota komunis keluar dari hutan dan menyerah diri. Berikut adalah langkah membanteras ancaman komunis di Sarawak. 6 Julai 1965, Operasi Hammer dilancarkan. 3 kampung baru dibuka di bahagian pertama. 8 Ogos 1969, Operasi besar-besaran rampasan senjata di bahagian ketiga. 24 Februari 1970, Operasi Jala Raja di Nono, Asarjaya, bahagian pertama. 8 Ogos 1971, Operasi Ngayau dilancarkan di bahagian ketiga. 26 Mac 1972, Rajang Area Security Command, RASCOM, dibentuk di bahagian ketiga. 21 Oktober 1973, Operasi Sri Aman dilancarkan. 4 Julai 1974, Operasi Sri Aman ditamatkan. Anggota komunis menyerah diri. 17 Oktober 1990, Perjanjian Damai menamatkan ancaman komunis yang diadakan antara pihak komunis dengan Kerajaan Sarawak. Langkah membanteras komunis melalui usaha memenangi hati rakyat menyebabkan komunis tidak mendapat sokongan penduduk. Pada 21 Oktober 1973, Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob selaku Ketua Menteri Sarawak menandatangani Memorandum Persefahaman di Rumah Sri Aman. Anggota komunis CCO menyerah diri. Peristiwa ini membawa kepada berakhirnya ancaman komunis di Sarawak. Kerajaan Malaysia bersetuju untuk membatalkan sekatan keselamatan di kawasan Operasi Hammer di Kuching Serian pada 5 Mac 1980.